Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah pada video kali ini saya akan teruskan lagi sesi pembelajaran. Untuk kali ini pada tajuk ahwalul jaddat, yakni keadaan-keadaan bagi nenek si mati. Untuk tu para pelajar boleh rujuk pada buku teks muka surat 25. Yang ini pada awal perbincangan ia ceritakan ataupun ia jelaskan berkaitan dengan jaddatus sahihah dengan jaddatul fasidah. Yang ini jaddatus sahihah ia man la yatakhallalu fi nisbatiha ila al-mayyiti jaddu fasidun. Baik, jaddatus sahihah ialah golongan yang tiada di antara dia ataupun kedudukan dia itu tiada di antara dia dan si mati jaddu fasidun, datuk yang fasid. Baik, jaddu fasidun ini pula ialah huwa man la takhallalu fi nisbatihi ila syakhsi untha ka abul yakni datuk yang kedudukan dia ataupun kedudukan di antara dia dan si mati itu adanya perempuan. Contohnya dia bagi abul ataupun datuk sebelah ibu si mati. Untuk menjelaskan situasi ini, kita tengok kepada gambar rajah yang berikut. Baik, tadi adalah berkaitan dengan jaddatus sahihah, yang mana dia kata jaddatus sahihah ialah nenek yang tiada di antara dia dan si mati itu jaddu fasidun. Baik, yang ada tanda raih ini adalah jaddatus sahihah, yang mana tiada di antara dia dan si mati itu golongan datuk yang fasid. Datuk yang fasid ni siapa pula datuk yang fasid ni? Sebagaimana kita sebut tadi ataupun penjelasan tadi, dia kata jaddu fasidun ini ialah golongan yang ada di antara dia dan si mati itu golongan perempuan. Yakni dalam situasi ini disebut ibu si mati. Jadi secara mudahnya, datuk sebelah ibu si mati itu dipanggil sebagai jaddu fasidun. Manakala kalau datuk sebelah ayah, yang ini tidak termasuk dalam jaddu fasidun. Baik, jadi bila mana adanya jaddu fasidun di antara ibu si mati dengan nenek ataupun moyang si mati ini, maka moyang si mati ini disebut sebagai jaddatu fasidah dan tidak layak kepada ataupun tidak termasuk dalam golongan yang memperolehi harta peninggalan, tapi ia termasuk dalam zawil arham. Baik, itu berkaitan dengan jaddatus sahihah. Ini jaddatus sahihah sebelah ibu, manakala sebelah ni adalah jaddatus sahihah sebelah ayah si mati. Sama juga nenek ataupun moyang sebelah datuk kepada ayah si mati, ataupun disebut nenek kepada ayah si mati. Untuk sebagai maklumat, dia walaupun moyang sebelah ni ataupun moyang si mati juga disebut sebagai nenek dalam istilah faraid, ataupun disebut sebagai ibu kepada ibu si mati. Baik, itu adalah berkaitan dengan jaddatus sahihah sebelah ibu, yakni sebelah ayah. Dan ni jaddatu fasidah sebab dia di antara dia adanya lelaki. Baik, seterusnya
jaddatu fasidah. Ini sama saja sebagaimana tadi kita jelaskan sekaligus tadi. Ini kedudukan dia di antara dia dan si mati itu adanya jaddu fasid. Baik, untuk tu seterusnya kita beralih kepada muka surat 26, iaitu keadaan-keadaan bagi jaddatus sahihah ataupun hak bagi dan nenek yang sahihah tadi. Yang mana dia ada 3 keadaan. Yang pertama, ia akan memperolehi 1/6. 1/6 tak kira sama ada dia seorang ataupun ramai. Dan sekala dia seorang, dia akan memperolehi 1/6 secara bersendirian. Kalau dia ramai ataupun dia 2 orang, ada 2 orang, dia akan berkongsi 1/6. Dengan syarat 2 orang tersebut sama dari segi kedudukan dia ataupun darjah dia. Contoh dia bagi ka ummul yakni ibu kepada ibu si mati ataupun nenek si mati sebelah ibu. Dan contoh dia seperti ibu kepada ibu si mati. Betul lah, ibu kepada ibu si mati, dia akan berkongsi dengan ibu kepada ayah si mati. Yang mana dua individu ni sama dari segi darjah ataupun kedudukan dia. Maka bila ada dua-dua ni, dia akan berkongsi 1/6. Itu keadaan yang pertama. Dia akan memperolehi 1/6. Keadaan yang kedua, ia akan terhijab ataupun terhalang dari memperolehi harta peninggalan. Yang mana dia bila ada ramai ataupun dari kedudukan ataupun darjat yang berbeza, yang mana jaddad yang lebih dekat dengan si mati akan menghalang yang lebih jauh. Contohnya dalam gambar rajah sebagaimana tadi, nenek bagi si mati ini akan menghalang golongan yang atas daripada dia, yakni moyang si mati, moyang yang perempuan, yang mana oleh kerana dia lebih dekat dengan si mati. Dan yang ketiga, ia akan terhalang daripada menerima harta pusaka apabila si mati itu ada bersama dengan dia ataupun si mati itu meninggalkan ibu ataupun ayah. Si mati itu meninggalkan ibu ataupun ayah sekiranya kalau ayah ni sekiranya ayah ni dia hanya menghalang ibu ataupun ibunya sahaja. Ayah ni menghalang ibunya sahaja, yakni ibunya sahaja, yakni nenek si mati sahaja. Nenek si mati sebelah dia sahaja. Contohnya ayah sini, ayah bagi si mati, dia hanya menghalang ibu sebelah dia sahaja. Nah, ibu sebelah dia sahaja ke atas. Manakala ibu si mati, dia boleh menghalang ibu dia ataupun nenek sebelah ibu si mati, dan juga dia boleh menghalang nenek sebelah bapa si mati. Iaitu beza dia. Ayah hanya menghalang ibu sebelah dia sahaja, manakala ibu si mati boleh menghalang ibu ataupun ibu dia beserta dengan ibu kepada ayah si mati. Itu kena bezakan di antara dua keadaan tersebut. Baik, yang itu sahaja berkaitan dengan al-jaddatus sahihat. Dan sebagai tambahan, para pelajar juga boleh rujuk kepada jadual-jadual berkaitan dengan ahwal ashabul furud keseluruhannya